Sebab tiga perkara yang akan bersama kita ke akhirat esok. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Ya. Ilmu ni tak mesti jadi cikgu. Kalau kita biasa pun tak apa, kita ajar sedikit, kalau orang amalkan, jadi pahala tu berterusan. Yang kedua, amal jariah kita. Kita derma ke, buat masjid, kita bagilah sikit. Kalau ada sikit-sikit lah, kalau ada banyak lagi bagus. Ya, ikut kemampuan kita lah. Yang ketiga tu, anak yang soleh yang mendoakan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Sadaqallahul azim. Pakcik baca daripada handphone. 5 baris. Dalam satu muka kita tahu ada 15 baris. Jadi kalau 5 baris ni 1/3 lah. Jadi baca tadi pukul 7, sekarang 7:02 minit. Bermakna 5 baris tu mengambil masa 2 minit. Itulah pakcik buat rancangan untuk membaca Al-Quran kumpulan grup Paknek ni. Seminggu 2 muka kita baca seminggu. Bermakna kalau kita baca tiap-tiap hari 5 muka dalam masa 2 minit, 5 kali 6 30. Kalau 2 muka tu ada 30 baris. Bermakna 6 hari habis. Ya. 2 minit sekejap je. Mungkin pagi sibuk kita nak pergi kerja, hantar anak sekolah, ya, berkemas dan sebagainya, tak sempat lah bagi orang kerja. Mungkin masa nak rehat tengah hari, sebelum turun makan, bacalah. Tak payah bawa Quran, kita baca dengan handphone, ya, melalui handphone. Sebelum baca tu kita doalah, semoga kita mendapat keberkatan, ya, mudah kerja, selamat, ya, pergi dan balik. Rezeki yang diberi itu adalah dia berkati Allah, dan dirahmati. Dan doa juga untuk arwah atuk kita. Untuk kumpulan umum kita ni, kumpulan Paknek, iaitu Atuk Saripin dan Opah Mahian, dan juga atuk kita lah, sebelah mak atau sebelah ayah kita. Sebelah Paknek ni ada 4 keluarga kan. Yang pertama Pak Ngah Puza, yang kedua Pak Hitam Yunus, yang ketiga Cik K, dan yang keempat Cik Lo. Ya, itu sebelah Paknek. Yang sebelah pasangan ayah mak kita tu, kita doakanlah juga supaya mereka berada dalam keadaan aman, selamat, tenang di alam kubur, ya. Itu bagi yang dah meninggal. Tetapi kalau ayah mak kita masih ada,
kita mohonlah supaya Allah memberkati ayah dan mak kita, ya. Begitu juga kepada diri kita dan juga pasangan kita. Kita doakan. Alhamdulillah, bersama kita juga dalam grup kita ni ada kira pengkat pak saudara anak-anak tu Cik Zaidi, ya. Zaidi ni adalah anak Tok Y, ataupun Tok Y ni adik-beradik dengan Atuk Saripin kita lah, ataupun Cik Poh, ataupun Kamarani, ya, nama Zaidi ni bersama dalam grup kita dan mengaji juga bersama kita. Jadi ramailah ahli-ahli keluarga kita yang berkumpul dalam kumpulan Pak Nik ni, dan ramai juga pak-pak saudara kita yang telah pun kembali bertemu Allah, ya. Jadi di sinilah kita sama-samalah doa semoga pak saudara kita ataupun atuk, bagi pak cik Tok Y ni pak saudara lah, tapi bagi anak-anak buah pak cik atuk lah, ya. Yang mana atuk kita ada 3 beradik. Atuk sebelah Tok Saripin lah, iaitu atuk sendiri, ayah kepada Cik Zaidi ni, dan juga opa Ipah, yang duduk di Taman Miru tu. Jadi itu sebelah Atuk Saripin lah. Sebelah Opah Mahyan, pakcik pun tak kenal, ya. Dulu ada pernah jumpa. Dan juga sebelah mak ataupun ayah kita, ya. Jadi kita dengan adanya kumpulan ni, kita tak apa, insya-Allah kita doakan mereka semoga berada tempat yang mendapat kasih sayang Allah, dan selamat di alam kubur. Jadi kita bersedialah sebelum kita kembali ke alam kubur tu, kita bersedia. Banyak amal-amalan yang boleh kita amalkan, ya. Yang mana kalau kita amalkan ayat ikhlas beberapa kali, Allah akan buat istana di syurga nanti. Jadi semua tu kita kena ambil tahulah. Ya, zikir, istighfar, saidul istighfar yang penting tu, yang mana kalau kita mati pada hari tu, kalau kita baca pagi, kita insya-Allah masuk surga. Kalau sebelum tidur kita baca, mati sebelah malam, insya-Allah kita masuk surga. Jadi benda-benda tu kita kena carilah. Dan juga dunia ni jangan kata tak penting, penting, ya. Jadi kita kena usahalah. Kita jadi jutawan tak apa. Jadi jutawan kita boleh buat seperti yang pak cik bagi tahu tu, 3 perkara tu, amal jariah. Kita boleh buat masjid, kita boleh sponsor mak tahfiz, sponsor orang pergi belajar di Jordan, Mesir dan sebagainya. Jangan kata orang tu meninggal habis, tidak. Dia balik esok dia ngajar, dapat anak murid ramai, anak murid pula belajar lagi, jadi sambung-sambung. Jadi seolah macam menjaga berangkaian ni lah, ya. Tak kisah. Jadi benda tu tidak akan pupus. Jadi walaupun kita banyak duit, tapi jangan kedekut lah pula, kan. Sedekah pun tak mau, infak tak mau, sponsor mana-mana aktiviti agama tak mau, rugilah kita. Jadi kita kalau banyak duit pun, kita meninggal 1 sen pun tak boleh guna duit. Duit hanya untuk dunia. Tapi kalau kita sedekah, duit tu akan jadi duit di akhirat. So kita akan teruskanlah usaha kita, ya. Yang tak pandai ngaji tu jangan risau, belajar, carilah ustaz mana yang boleh mengajar kita. Ini berapa besarnya fadilat membaca Al-Quran, ya. Yang mana satu huruf diganjarkan 10 kebaikan. Kita tak tahu kebaikan tu ganjarannya berapa, mungkin 10 sen, mungkin RM1, RM10, RM100, RM1000 dan sebagainya lah. Allah saja yang mengetahui. Jadi kita baca sedikit supaya tidak menimbulkan tekanan dalam kehidupan harian kita.
Kita sama-sama tak pandai. Pakcik pun tak pandai ngaji sebenarnya. Dah tua ni baru pakcik rasa rugilah kalau kita tinggalkan mengaji Al-Quran, sebab ini adalah kalam Allah. Jadi kalau kita baik dengan kata-kata Allah tu, dia akan sayang kita. Jadi akhirat besok ke mana kita nak pergi? Kita akan menghadap Allah. Jadi sebab itulah pakcik buat kumpulan ni untuk kita sama-sama mengaji Al-Quran. Kita tak akan tinggal. Saya tahu banyak keluarga Pak Nik ni telah mendapat kejayaan dari segi kerja, kehidupan rumah tangga bahagia, kerja pun baik semua kan. Kita pun dah dapat gaji yang besar, dapat rumah tangga yang baik, pasangan hidup yang mesra, ya, bahagia. Jadi apa salahnya kita bersyukur dengan apa yang atuk kita dah berusaha dulu, dah diberkati Allah. Jadi kita dah dapat nikmatnya. Jadi kita doalah untuk dia. Di samping kita baca ni untuk kebaikan kita juga. Ya. Pakcik pun tahu banyak ahli keluarga kita yang banyak telah masuk sekolah mat tahfiz, sekolah-sekolah agama. Ini untunglah dapat mendoakan kita di apa tu, di masa di akhirat kelak. Sebab tiga perkara yang akan bersama kita ke akhirat besok. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Ya. Ilmu ni tak mesti jadi cikgu. Kalau kita biasa pun tak apa, kita ajar sedikit, kalau orang amalkan, jadi pahala tu berterusan. Yang kedua, amal jariah kita. Kita derma ke, buat masjid, kita bagilah sikit. Kalau ada sikit-sikit lah, kalau ada banyak lagi bagus, ya. Ikut kemampuan kita lah. Yang ketiga tu, anak yang soleh yang mendoakan kita. Itulah. Siapa dapat anak yang soleh, yang beriman, beramal soleh, untunglah kita. Sebab itu amalan tu akan mengalir berterusan, tidak putus-putus. Jadi didiklah anak yang supaya menjadi anak yang soleh. Di samping itu kita bersedialah untuk diri kita sendiri. Mungkin kita tak ada anak yang soleh, ya. Jadi kita bersedia, antaranya kita baca kalam Allah. Kita baca kalam Allah, insya-Allah ganjarannya Allah akan bagi. Itulah saya harap, pakcik harap supaya kita sama-sama mengaji Al-Quran ni. Kumpulan yang pakcik buat ni akan pakcik edarkan kepada semua melalui handphone. Jadi tiap-tiap minggu pakcik akan hantar jadual dia. Muka surat tu, pakcik tahu kita ni ada mengaji sendiri-sendiri kan. Jadi teruskan. Untuk kumpulan kita ni, kita bacalah seminggu 2 muka surat. Macam tadi pakcik baca muka surat 37. 37. Contohlah tadi kan, ayat, satu ayat lah panjang, ayat 231 kan, surah Al-Baqarah ni, 231, satu ayat je rupanya. Pakcik baca 2 minit, 5 baris 2 minit. Tapi kalau kita boleh habiskanlah. Jadi besok tak payah kita tunggulah minggu depan jadual baru pakcik. Macam tu. Bukanlah semua pandai mengaji, pakcik pun tengah angkat tadi. Baca pun salah kan. Tapi tak apalah, itu kita anggap kita dalam era pembelajaran mengaji Al-Quran. Kita dimaafkan. Jadi pakcik harap jangan live group ni. Kita teruskan mengaji. Kalau nak belajar dengan pakcik pun boleh juga. Pakcik kita buat video call, pakcik dengarlah mana silap tu, pakcik betulkan. Ya. Kalau pakcik silap, semua anak-anak pakcik betulkanlah. Macam tu sama-sama. InsyaAllah di akhirat kelak kita berpimpinan tangan masuk ke syurga. Itu yang kita harapkan. Jadi kita doakan sama-sama, ya. Okey, pakcik, lain tak ada apalah. InsyaAllah kita pun nak berjumpa pun susah, jauh kan. Masing-masing ada tugas dan tanggungjawab sendiri. Antaranya keluarga kita yang sedang membesar. Macam pakcik ni, pakcik mungkin ni nasihat yang akhir bagi pakcik. Dengan umur yang dah 66 tahun ni, mungkin besok lusa pakcik dah tak ada. Harap mungkin sesiapa yang
boleh gantilah, sambung buat pakcik tu, kita teruskan mengaji kita, ya. Dalam masa tu kalau kita tak pandai mengaji, kita belajarlah kat mana. YouTube pun banyak mengaji Al-Quran ni, kita boleh belajar. Cikgu pun ada, nak online pun ada. Kalau tanya pakcik pun, pakcik boleh tunjukkan, tapi kena bayarlah sikit. Pendaftarannya beberapa puluh ringgit kan. Tiap bulan adalah 20-30 ringgit itulah, ya. Ada, boleh. Itulah saja yang pakcik nak sampaikan. InsyaAllah semoga semua sihat walafiat, ya. Teruskan kerja. Kerja juga satu ibadat. Ingat, ya. Ingat, jangan kita menyeleweng. Jangan salah menggunakan kuasa, ya. Jangan kita berniat tidak baik, monteng, ya. Membuat tuntutan palsu, ya. Begitulah yang tidak boleh kita buat, pasal benda tu haram. Hasil haram akan menjadi bakaran api neraka. Itulah pakcik ingatkan. Semoga kita semua dapat kebaikan. Itu yang pakcik harapkan. Jadi itu saja. Semoga kita berjumpa di bulan 2, ya. Kita bermula bulan 2. Kita mengaji Al-Quran bersama-sama. Pakcik harap grup yang pakcik buat ni, grup mengaji panik ni, jangan left. Kita teruskan. Kalau tak boleh mengaji, buat video call kat pakcik, kita sama-sama mengaji. Sama-sama pelan-pelan. Wa iza talaqtum. Contoh kan. Satu lagi sebelum akhir ni, pakcik nak ingat untuk macam adab lah mengaji Al-Quran ni. Kalau kita bermula dengan surah baru, kita baca bismillah, ya. Ada bismillah atas tu kan, macam Al-Fatihah sebelum ni kan ada Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu baca A'udzubillah lagi baguslah, ya. Ta'awuz sebelum basmalah tu baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, minta perlindungan daripada syaitan, ya. Lepas tu baca bismillah. Tetapi kalau kita bermula pertengahan ayat macam pakcik baca tadi, muka surat 37, ya, pertengahan ayat kan, kita mulakan dengan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lepas tu baru bismillah. Jangan bismillah dulu, ya. Ataupun kita boleh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim saja dan terus baca. Terus baca. Ataupun kalau kita berkumpulan, katakan abang kita dah baca kan, kita nak sambung, kita boleh baca terus. Macam tadi pakcik baca kan, terus sama. Terus sambung. Wa iza talaqtumun nisa. Macam tu. Tiga cara lah kita nak mulakan bacaan Al-Quran tu. Sebab ni itu kalam suci, ya. Kita kena punya adab lah yang tinggi, ya. Dan sambil tu kita rujuk-rujuk lah mana ustaz-ustaz, ya. Kita boleh dengar YouTube juga, TikTok dan sebagainya untuk panduan kita, ya. Itu yang pakcik tanya ustaz itulah, macam mana nak mulakan mengaji, ya. Itu saja. Dan hukum akam tu pakcik pun memang tidak pandai, ya. Tapi bolehlah untuk baca panjang pendek, dengung, wakaf dan sebagainya tu kita belajar pelan-pelan. Pakcik pun banyak kekurangan, kelemahan, jadi pakcik pun nak belajar daripada anak-anak pakcik ni. Tunjuk ajar pakcik juga. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, ya. Terbaik.